Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi alamin. Qaballallahu minkum. Kita bersyukur pada Allah. Kalau sekarang ni kita dalam rakaman 43 Kalau nak ikut silibus kita hampir habis dah. Jadi masuk 51 kita ulang kaji. 75 tu tuan-tuan dah dapat mahir dah. Ya, 100 rakaman kita berhenti. Kalau nak sambung kita sambung lagi. Jadi bila kita nak tiba di peak ni memang kritikal sebab kita kena cantum banyak item dalam satu benda. Bila kita nak drill kita banyak kena pakai material, ya. Jadi tuan-tuan kena sabarlah. Masa kritikal ni kita kena sabar, jangan lari masa kritikal. Orang putih kata masa apa? Kotik ya. CHOTIC apa dia? Ya. Ya. Kotik ya. Masa ni jangan berhenti. Kalau berhenti lagi chaotic. Jadi kalau tuan-tuan berhenti masa kritikal ni, nak cari guru mana lagi yang agak-agaknya yang ada ni lebih kritikal kan. Okey. So hari ni siapa dapat bahan ni yang ada color ni? Dapat belum? Tak ada, kita bagi 1E. Okey. Kita go slowly. Tak ada. Nak cing mata ke nak apa? Oh. Okay. Kita go slowly. No problem. Hari ini kita masih lagi mengenali ashkal. Apa dia ashkal? Ashkal tu maknanya dia baris. Baris. Kita mengenali kalimah-kalimah Arab dalam Quran melalui baris akhir dia. Baris akhir dia. Bukan baris tengah, bukan baris depan, baris akhir dia. Jadi hari ini kita tackle melalui sudut lain, iaitu sudut kata-kata berubah dan kata-kata tetap dalam Al-Quran. Boleh tak? Kata-kata Al-Quran senang ya. Nanti kita deri. Okey. Di antara kalimah Quran tu tuan-tuan, dia ada kalimah yang nama dia mu'rabat. Mu'rabat. Cuba sebut mu'rabat. Mu'rabat ni dalam bahasa Melayu berubah-ubah. Berubah-ubah ni apa yang berubah? Baris dia berubah. Baris perkataan tu berubah. Okey, ingat pengalaman lama yang saya bagi tahu dulu. Berapa peratus perkataan yang berubah dalam Al-Quran? 5% saja yang berubah. Yang tak berubah 95. Jadi di sini kita kata berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Jadi saya nak train tuan-tuan, nak suruh faham what is the meaning of berubah-ubah. Yang kedua ni mabni. Mabni ni tetap. Dia tak berubah macam tu je. Kita kata tetap. Yang tetap ni it is estimated about 95% of the kalimah of the Quran, word in the Quran, in the fixed positions. Tetap. Saya dah beritahu dulu yang 5% tu apa dia? Yang 95% apa dia? Tapi hari ni kita tak nak pakai yang tu lagi, kita nak pakai dari sudut lain pula supaya tuan-tuan boleh mudah kenal. Okay. Sekarang kita tinggal dia dulu. Kita lihat yang berubah ini. Yang ini ni kita tinggal dulu. Kita lihat yang berubah ini. Minggu depan kita lihat yang ini. Okey, yang tetap. Ini yang berubah yang 5%. Mu'rabat. Okey. Mu'rabat. Apa dia root mu'rabat? Arabah. Ain mu'rabat. Arabah mean Arab. Orang Arab sama. Yes. Orang Arab Badawi, dia kehidupan dia berubah-ubah. Ya, dari satu tempat ke satu tempat. Jadi dia pakai untuk domain, perkataan tu berubah-ubah. Okey, dalam Quran ni perkataan yang berubah-ubah ni
adalah dia kata perkataan fi'il dan perkataan isim. Tuan-tuan Afan, tengok sini. Fi'il ada 3. Fi'il madi which is past tense, ini tetap, tak berubah-ubah. Apa makna tetap? Fi'il mudhari' ini dipanggil berubah. Kecuali yang bersambung dengan nun perempuan, dia mabni. Pengecualian ni lah yang tuan-tuan kena, jangan risau pengecualian ni, hanya satu saja, yang lain tu dia berubah. Fi'il amar adalah tetap, dia tidak berubah, kecuali yang bersambung dengan nun perempuan, seperti yazhabna, tazhabna, jadi dia tak berubah. Fi'il mudhari' bila bersambung dengan nun perempuan yang menunjukkan untuk ramai perempuan, maka fi'il itu dia tetap, masuk apa benda pun dia takkan hilang. Memang peringkat ni sangat kritikal, tapi tuan-tuan stay on track walaupun kita susah, ya. Susah sekali tuan-tuan masuk 20 kali, yang ke-21 tu senang. Jadi saya nak cuba mudahkan ni. Fi'il isim ni majoritinya dipanggil berubah, mu'rab. Kecuali ada sikit-sikit isim isyarah, ya, isim mausul, yang ini dikatakan tetap. Tuan-tuan pegang ni, ini dikatakan mabni, yang ini semuanya mu'rab. Yang kecuali ni 1-2 saja. Tuan-tuan kesan, isim isyarat ni seperti haza, kan? Betul tak? Ini tetap. Seperti allazi, ini tetap, ya. Jadi kita sekarang ni jangan risau yang tetap. Tuan-tuan dah mula complicated, kita kena risau yang kita nak tackle lagi ni yang berubah. Ini saja yang berubah. Isim mausul ni ada 6 kan? Allazi, allazani, allazina. Yang lupa? Kena balik tengok nota lama. Isim isyarah ni pada 6. Haza, hazani, haula, 6 kan? Ini isim-isim ni dia tetap. Sekarang saya nak jelaskan apa maksud tetap dan apa maksud berubah. Makna berubah bila mana fi'il mudhari' yang berubah ni ataupun isim yang berubah ni, bila dia bercantum dengan haraf, kita ambillah contoh seperti orang kata in, ini haraf, ya, haraf yang mengubahkan dia, bukan lain. In, haraf yang mengubahkan dia, bukan lain. Ingat, haraf ada 80, ingat lagi tak? 50 yang mengubah, 30 yang tak mengubah. Jangan lupa tu. Itu kena simpan rahsia tu. Jadi in ini ada nama dia. Dalam sifir kita berapa? C, B ke A? Yes, C4. Last sekali. Tengok C. Yes, dia campur dengan isim dan fa'il. Ya. Ini huruf apa? In yang keempat tu saya tak beri nama lagi dengan jelas, cuma saya kategorikan saja. In tu bila masuk pada fi'il, tuan-tuan, fi'il tu mesti mati. Mesti mati. Dan ingat, fi'il mudhari' saja. Ya, fi'il madi dia tak boleh. Ya. Kalau fi'il madi masuk pun dia tak boleh mengubahkan sebab fi'il madi tetap. Kalau saya kata in meaning jika kamu pergi mesti mati. Azhab, saya pun pergi. Jadi ini maksudnya berubah.
Tapi kalau saya nak kata kepada Datin Paduka, in tazhabi, buang nun, in tazhab. Sebab anti tazhabina, anta tazhabu. Jadi kalau saya nak kata kepada Datin Paduka, in tazhabi, buang nun tu jadi berubah. Kalau pada Dr. Wi, in tazhab, itu mati kan tu. Asal dia tazhabu. Kalau kita tazhabu, awak pergi. Kalau in tazhab, jika awak pergi, azhab. Jadi in tu dia panggil in conditional. Condition tu dengan syarat. Saya pergi dengan syarat awak pergi. Jadi in ni di bawah 3.4. Dia panggil in conditional, in syarat. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan, saya nak beritahu bagaimana maksud berubah. Tuan-tuan faham ya? Kalau fi'il madi, katakan fi'il madi, kita taruh in, katakan tak? In. Mudhari' ni dia boleh berubah. Kan? Berubah kan? Ni, kan? Berubah kan? Tapi kalau madi ni, yang tak berubah ni, dia tetap. Kalau saya kata in zahaba, berubah tak? Tak. Kalau dia telah pergi, raja'ah, dia pulanglah. Bila orang pergi haji, balik tak? Balik. Dia dah pergi, balik, berubah tak? Ada ubah tak? Tak berubah. Itu maksudnya. Perubahan ini berlaku pada baris akhir. Tapi fi'il madi dia tak berubah. Tetap macam tu. Okey? Itu maksud berubah. Berubah tu, baris akhir tu berubah. Okey ya? Sebagai contoh, perkataan tazhabu. Tazhabu ni makna dia pergi, awak pergi. Okey, awak pergi. Kalau saya taruh perkataan lam, dia memberi makna awak tidak pergi. Kena buang ni, mati kan? Itu maksud berubah. Lam tazhab, maknanya awak tak pergi. Maksud dia awak tak pergi. Lam tu tajuk berapa? Nombor 2. 3 nombor 2 kan? Betul? B2. Jadi tuan-tuan, apa maksud berubah? Maksud berubah ni bila masuk haraf, dia berubah baris dan berubah makna. Jadi sekarang ni kita jangan lihat kepada yang tetap, kita lihat kepada yang berubah. Bagaimana perubahan berlaku? Okey, tengok ni ya. Jadi ada nak tanya? Tak ada. Dalam buku Nahwu penerangan dia lain sikit. Penerangan yang saya bagi ni untuk tuan-tuan faham mudah. Okey. Kita kata isim yang berubah ataupun kita kata mu'rab al-ismi, isim yang berubah. Okey, now sekarang ni jelas. Tuan-tuan, baris isim ada 3 saja. Ada 3 saja, ya. Ada 3 saja. Tuan-tuan, kita buat pelan-pelan je. Baris isim ada 3 saja. Kita pakai dalam bahasa Arab. Yang pertama barisnya nama marfu'at. Marfu'at ini jamak daripada marfu'. Ya, jamak dari marfu'. Marfu'at ni berbaris hadapan. Isim itu berbaris hadapan. Kita kata juga dengan raf'un pun sama, berbaris hadapan. Jadi dalam bahasa Arab, ya, raf'un mati. Ataupun marfu'atun. Cuba tuan sebut marfu'atun. Kita tak mahu nanti kelas kita dah nak habis dah, besok last day ustaz tanya, dia orang tanya, ustaz apa makna marfu'at tu? Marfu'at tu berbaris hadapan. So kita tengok dalam Quran kita, mana perkataan yang baris depan? Isim ya? Isim. Kita tengok isim ya. Okay. Yang penting sekali tuan-tuan, kita mengenali isim ke, fi'il ke,
ataupun haraf. Tuan-tuan mesti ingat, tanda isim ada 3, iaitu yang pertama dia tanda marfu'at ataupun berbaris hadapan. Berbaris hadapan, tanda dia ada 2 tanda. Satu tanda itu, 2 tanda macam ini. Ini satu, ini tanwin. Ini satu, ini tanwin. Baris depan kan? Ini satu, ini tanwin. Contohnya kalau ini dia katakan masjidun. Masjidun baris akhir ni. Dan kalau ini, kalau ini dikatakan al-masjidu, dan ini dikatakan masjidun. Bila dia ada alif lam, dia tidak boleh pakai tanwin. Isim. Bila dia tak ada alif lam, dia boleh pakai tanwin. Al-masjidu mean the particular mosque. Kalau masjidun mean a mosque. We don't know which mosque. Can be any mosque. Kita tengok di board kita. Yang penting tuan-tuan kena isim. Allah ni memang isim tak? Dia marfu' ni. Marfu' tak? Dan tanda marfu' dia dhammah sebab ada alif lam kan. Al-Hayyu, ini isim. Marfu' tak? Marfu' sebab ada alif lam. Al-Qayyum, marfu' tak? Marfu' sebab ada alif lam. Azabun, isim ni, tanda dia tanwin. Marfu' tak? Tanda dia tanwin. Kita kata tanwin dhammah ataupun double dhammah. Syadidun tanwin dhammah. Marfu' tanwin dhammah. Allahu marfu' tapi dhammah. Azizun marfu' tanwin dhammah. Yang tengok yang dhammah saja. Syai'un marfu' tanwin dhammah. Bila kita kenal saja isim yang ada tanwin ataupun ada alif lam, dia adalah isim. Sama ada dia baris depan ataupun dia baris depan 2 ataupun baris depan 1. Jangan tengok yang baris atas saja. Kaifa yasha, ini dhammah juga tapi bukan isim, ini fa'il. Ini fa'il mudhari' kan? Ini Al-Aziz, ini isim baris depan. Ini Al-Hakim, ini isim baris depan. Ini kita tengok baris. Kita belum pergi mansub lagi. Kalau boleh kita pergi pada mansub sekarang, boleh tak? Sekarang ni tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan cerita lepas. Bila masa isim ni berbaris depan, kalau dia melalui 8 sebab. Ingat lagi tak? 8 sebab. Kalau dia sudah mengambil sebab pertama, dia tidak boleh pakai lagi sebab ketujuh, kerana dia tidak mungkin 2 sebab dalam satu isim. 8 sebab saja, only 8 reason only. Bila dia berada depan saja, dia mesti ada sebab. Okey, boleh tak? Jadi 8 sebab tu dah kita belajar dulu. Kita akan ulang kaji melalui sebab-sebab ni. Bila kita jumpa isim marfu', kita akan cari sebab dia. Kalau tuan-tuan boleh tahu ini marfu' dah cukup dah. Tahu pula sebab 8 lagi cukup. Dan tahu dia isim. Ramai orang baca Quran tak tahu isim pun. Yang tahu gila isim je. Betul tak tahu? Yang tahu, dia tahu bila belajar nahwu gila isim. Tapi alhamdulillah yang belajar kita ni tak ada gila lagi kan. Gila-gila sikit ada lah kan. Okey, tuan-tuan. Ikut hukum, bila isim tu dalam keadaan baris depan, maka it is in normal position. Normal position. Kalau isim tu berbaris depan. Yes, dalam keadaan normal position. Jadi isim dalam keadaan normal position, dia mesti go through 8 reasons. Bila dia go through 8 reasons, they must have normal position. Normal position mean biasa, marfu'. Kita kata normal position.
Bila jumpa saja isim pada depan, oh dia normal position. Walaupun dia normal position, dia mesti ada sebab. Sebab pertama apa dia? Sebab kedua apa dia? Okey. So sekarang kita pergi tengok semula ayat ni Biar tersedia sikit. Okey. Tengok ni. Allah marfu'. Mana dia normal position tak? Yes. Walaupun dia normal position, dia mesti ada sebab. Kita tengok sebab apa dia. Siapa boleh teka apa sebab? Yes, mubtada. Ismul Jalalah ni dia explain what is Allah. Allah itu sebenarnya nama Al-Jalalah, nama yang maha agung. Al-Jalal itu maha agung, iaitu dia ni adalah sebab dia jadi mubtada, maka dia ni marfu', dan tanda rafa' dia adalah dhammah. Kerana tanda rafa' bagi isim yang marfu' ini ada 4 tanda lagi yang berbeza. Tapi satu tanda ni kalau dia mufrad. Kalau dia musanna, tanda lain. Kalau dia jamak taksir, tanda lain. Kalau dia muannas salim, tanda lain. Kalau jamak muzakkar salim, tanda lain. Perbezaan tanda itulah yang menjadikan kita pening kepala. Ya? Jadi hari ni kita belajar tanda satu dulu. Sekarang kita pergi kepada mansub. Cuba sebut mansubat. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni, okey, sambil-sambil terlampil SNE, sebut mansubat. 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 Mansubat tuan-tuan dikenali juga dengan nasbun. Nasbun. Nasab. Ya, dan tandanya dua juga, iaitu tanda baris atas ataupun baris atas ada dua. Ya, tanda dia. Tanda dia baris atas ataupun baris atas dua. Sebagai contohnya al-masjidah. Al-masjidah itu mansub. Ataupun masjidan. Masjidan ataupun itu mansub juga. Kenapa dia masjidan? Sebab dia tidak ada alif lam. Kenapa al-masjidah? Sebab dia ada alif lam. Al-masjidah sama juga makna dengan ni, tapi this is in marfu' position, but this one is mansub positions. Different, makna tak ada different, tapi makna ini mansub, itu marfu'. Nama semuanya masjid. Dan kita belajar dulu, jangan lupa, bila isim berada di tempat mansub, dia mesti ada 12 reason. Jadi tuan-tuan kena tahu 12 reason ni. Kena tahu melalui latihan kita nanti. Kita harap kita dapat melatih tuan-tuan selepas 51 sampai 100. Just imagine, ada 50, ada 100 hour lagi untuk kita berlatih saja, supaya kita tak kenal sambil-sambil kita mengeluarkan hukum. Jadi sekarang ni kita dah ada di peak ni, di Gunung Kinabalu ni. Gunung apa? Everest. Panjat gunung, tapi turun tak boleh. Kan? Panjat susah kan? Turun tak boleh. Turun tak boleh. Ada orang turun dengan Land Rover. Allahuakbar. Ingat lagi sejarah tu. Kita tunggulah dia. Datin pun turun dekat dalam, kata, mana Datuk? Ke atas lagi. Kita pun tunggulah dekat stesen 1. Sambil-sambil bercakap kan, tunggu. Tengok ada Land Rover berhenti emergency brake depan kita. Tapi tengok masa dia brake tu, nampak orang semua begitu. Sebab dia takut nampak muka Datuk. Kita masih lagi sabar, tunggu. Akhirnya bila kita lapar, kita turun lah, Tan Sri, turun. Ya betul, perjalanan tu mu'rab. Tadi ada sahabat masuk sini, oh kelak kita dah mu'rab. Itu dah cukup bagus tu, faham tu. Itulah dia kan. Okey, tuan-tuan, kita lihat ayat Quran. Ayat Quran ya. Ini Alkitab, ini isim mansub. Masuk kan? Isim mansub tu ada alif lam, dan tanda masuk dia fathah satu kan? Satu je, fathah. Masuk. Kalau kita nak tahu apa sebab dia masuk, sebab dia jadi maf'ulun bih. Sebab pertama, isim mansub kerana dia jadi bangsa. Apa maksud bangsa? Maksud bangsa ni, kitab inilah yang jadi bangsa, diturunkan oleh Allah kepada engkau wahai Muhammad. Apa yang kena turun tu?
kitab. Bila setiap benda yang jadi mangsa dalam Al-Quran, maka dia mesti baris atas. Kerana dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu maknanya dibuat dengannya, diturun dengannya adalah kitab. Jadi tuan-tuan tak perlu risau, sebab dalam buku hijau ni dah cakap dah. Cuma bila tengok isim Al-Kitab baris atas, tuan-tuan kata dah, oh ini maf'ulun bih, ustaz lah dah cakap. Dah cakap dalam kitab tu. Jangan tak tahu maf'ulun bih apa dia. Maf'ulun bih ni one out of 12 reason why isim becoming mansub. Itu saja. Jadi al-masjidah tadi dia bertukar menjadi al-masjidah dari al-masjidu. Maknanya bila isim ini mansub, dia jadi mangsa, dia akan bertukar daripada normal condition kepada mansub condition. Dia bertukar daripada normal condition kepada mansub condition. Mansub condition is not normal. Dia jadi mansub sebab ada 12 sebab. One of the reason why dia mesti ada fa'il depan tu yang menjadikan dia mansub. Ataupun dia ada in depan tu, innal kitaba, innal masjidah, innal kitaba. Jadi in tu menjadikan isim tu balik, tukar daripada normal kepada mansub. Mansub ni dia berubah sebab ada alat, sebab jadi mangsa. Sebabnya 12 sebab. 12 sebab saja. Jadi 12 sebab ni yang arif, yang biasa dalam Quran. Yang lain-lain tu tak salah, pelik-pelik. Yang ni yang arif. Yang lain tu ada yang berbelik-belik. Dia punya maf'ul dia duduk bawah tangga, duduk sana-sini kan. Dia kena cari. Tapi itu bukan kerja kita tu. Yang itu kerja-kerja orang yang betul-betul kerja ini je kan. Dia panggil ulama-ulama nahwu. Kita ni ulama biasa ni, setakat ni cukuplah. Tengok isim bagi atas, tahu dah sebab 12. 12 sebab saja. Ya Allah. Kalau belajar setahun satu, 12 tahun. 12 tahun. Sebab itu saya kan sungguh-sungguh nak mengajar tuan-tuan biar dapat. Bila kita datang, orang lambat datang, sebenarnya air mata mengalir tau. Sedih tau. Kadang ada yang mati tak berkubur lagi, sedih. Mati bersemayang hajat lah, malam-malam lepas tahajud tu semayang, kenapalah dia tak datang lagi, kenapa datang lagi. Dia Tuhan jawab, itu bukan kerja kau, itu kerja aku. Tuhan kata itu kerja aku. Nabi-nabi engkau pun dia tak boleh jadikan bapa saudara dia tu Islam kan. Jadi apa lagi kau? Nabi pun tak boleh, apa lagi kau apa benda sangat kan. Barulah sejuk hati sikit. Macam tadi kelas di Ampangan tadi, orang lelaki 4 orang je. Sebab tak tahan cabaran. Tak tahan cabaran nak faham nahwu susah. Nak tahan api neraka lagi berat. Api neraka lagi panas. Panas sangat api neraka. Saya pun tak pernah pergi lagi, orang kata lah panas. Boleh tak? Okey. Sekarang ni boleh faham ni? Jadi tuan-tuan, boleh lagi Tuan Haji Sukri ya. Apa ni tahulah dia. Okey. Baris ketiga untuk isim yang berubah dia panggil baris majrurat. Majrurat. Ataupun dia kata jarrun. Majruratun. Kena sebut betul. Ada di kelas ni dia kata jururawatun. Majruratun berbaris bawah. Isim berbaris bawah. Jadi berbaris bawah pada isim ni tuan-tuan. Ambil je perkataan isim al-masjid, dia akan jadi al-masjidi. Al-masjidi. Ataupun kalau tak ada alif lam, dia jadi masjidin. Yang penting sekali tuan-tuan apa kenal isim dalam Quran, tahu je baris depan ini normal condition. They must have 8 reason why in the normal condition. Bila isim tu dalam keadaan mansub, kita kata nasbin ataupun nasbun, it is in the abnormal condition. Jadi abnormal condition ada 2, satu mansub, satu majrur. Bila mana dia ada alat yang memasukkan dia ataupun ada sebab yang memasukkan dia, barulah dia. Okey, kemudian yang ketiga fi mahalli jarrin, ya, majrurat ataupun jar. Jarrun, jarrin, jarran, tak kisah, asalkan dia jar. Okey, asalkan dia jar. Okey, kita lihat di sini. Linnasi. Ini isim tak? Bagi manusia. Yang penting kita kenal tak ini isim. Kita akan kenal isim kerana dia ada lam huruf ja ni. Ada lam huruf ja. Huruf ja ni maknanya A.1, betul tak?
A.1. Sifir ni. A.1. Yes. A.1 15. Maknanya huruf jar ni ada 15 adik-beradik semua. Jadi tuan-tuan, linnasi. Okey, ini kita tahu ini jar wa maj ru. Ni jar wa maj ru. Ya, jar wa maj ru. Jadi ini in the majrur condition. Why? Bila isim berbaris bawah, hanya ada 3 sebab saja. Ini sebab pertama. Yang mana jar, yang mana majrur. Ini yang jar, ini majrur. Ini nama dia jar. Jar tu alat membaris bawahkan, majrur kena baris. Oh, kena faham. Ini jar, ini majrur. Mana dulu? Jar dulu. Jadi ingat, setiap huruf jar selepasnya mesti isim, dan isim tu mesti baris bawah. Tu jar. Dan ada 3 sebab saja. Jar wa majrur. 3 sebab saja. Jadi jumlah semua 23. Sebenarnya tuan-tuan, bila tuan-tuan boleh khatam ni dengan baik ni, inilah dia punya, kita kata, dia punya key difficult element in the Quran. Kalau tuan boleh hadam ni dengan bagus, inilah dia elemen yang paling susah dalam Quran. Yang lain tu semua senang. Sebab tanda marfu' ada 4 jenis yang berbeza. Tanda nasab ada juga 4 jenis. Tanda majrur pun ada 4 jenis. Ini baru jenis pertama. Tahu? Ini baru jenis pertama. Ada jenis kedua. Kalau dia musanna, marfu' dia dengan alif nun. Ingat lagi tak? Kalau dia jamak muannas salim, marfu' dia dengan baris depan juga. Kalau dia muzakkar salim, jamak dia waw nun. Kalau isim 5, mufrad dia waw. Itu berbeza. Jangan fikir berbeza lagi. Tengok yang ni dulu. Tengok yang single saja. Yang lain tak susah. Saya dah bagi ni yang mana yang color tadi? Okay. Kalau boleh tuan-tuan luminate luminate, tulis date bila. Penting bila kita meninggal besok, cucu kita tengok, Allah, nenek aku belajar ni. Okey tuan-tuan, cuba tengok nota ni. Nota 6.7 point B ya. Tengok di sebelah kanan al-kalimah, betul tak? Kalimah Quran ya. Kalimah Quran ada 2. Satu mu'rab, satu mabni. Mu'rab tu yang berubah, dan mabni tu yang tetap. Okey. Yang mu'rab ada 2. Satu mu'rab dari isim, yang kedua mu'rab dari fi'il mudhari', yang kita sedang belajar sekarang ni. Mu'rab dari isim ada 3 tanda. Satu tandanya marfu', iaitu normal condition. Nampak tak? Yang kedua tandanya mansub, abnormal condition. Dan yang ketiga tandanya majrur, abnormal condition juga. Jadi yang normal condition tu tandanya marfu'. Sebab dia marfu', satu sebab dia mubtada'. Nampak tak? Sebelah kiri tu khabar, fa'il, naib fa'il, isim kana, khabar inna, dan juga dia panggil tawabi'. Ingat tak tabi'? Ingat tak tabi'? Okey, tabi'. Tabi' ni maknanya isim-isim marfu' yang mengikut, maka dia juga akan jadi marfu'. Tabi'. Jangan lupa tabi' tu ada 4. Tabi', na'at, sifat mausul, taukid, dan satu lagi ataf ma'tuf. Ingat lagi tak? So sekarang ni kita akan pergi dengan detail tanda-tanda isim tu berbaris hadapan, yang perbezaan tanda. Boleh tak? Boleh tak? Okey. Tanda dia. Tanda dia. Tanda marfu' Kita ambil contoh. Tuan-tuan, al-masjidu, tanda dia ni. Marfu' dia dengan dhammah. Ya, boleh tak? Al-masjidu, nama dia isim mufrad. Boleh tak tulis sini? Isim mufrad, single. Tanda dia, marfu' dia dengan dhammah. Jamak taksir.
Jamak taksir seperti al-ulama, marfu' dia dengan dhammah. Ni isim mufrad. Mufrad ni single, one. Al-masjidu. Jadi kita tengok isim yang marfu' dia dengan baris depan ialah, yang pertama dia mufrad, satu. Yang kedua dia jamak taksir. Yang ketiga dia kata jamak muannas salim. Muannas salim seperti al-muslimat tu. Dhammah juga. Tanda marfu' dia, tanda baris depan dia. Jadi tuan-tuan, isim mufrad yang single, sama ada lelaki perempuan, al-bintu, al-ilmu, ya, an-naru, ya, bila dia duduk in the normal condition, dia mesti tanda dia baris depan. Maknanya dia sharing one tanda, ya, in the different isim, these three different isims, dia sharing one tanda. Tanda dia adalah baris depan. Jamak muannas salim. Muannas salim ni jamak untuk perempuan, seperti al-muslimatu, ya. Kemudian kalau isim tu isim musanna, iaitu dua, seperti al-masjidani, dia punya tanda dia alif dan nun. Marfu' dia alif dan nun. Okey tuan-tuan, faham ni? Now we are learning isim in the marfu' condition, which is normal condition. When isim in the normal condition, sama ada dia tu singular ataupun jamak taksir, we call it broken plural, or jamak muannas salim untuk perempuan ramai, ataupun these three isim sharing one sign, which is dhammah. Dan kalau ini dikatakan dhammah, ini dikatakan asliyun. Asli maknanya asal isim in the normal condition, it is dhammah. Asli maknanya asal. Jadi asal isim dalam keadaan normal condition adalah dhammah. Kalau dia musanna, dia mesti juga nak duduk dalam keadaan normal condition. Betul tak? Jadi bila dia dalam keadaan normal condition, sedangkan dia isim tu isim dua musanna, dia kena pakai alif dan nun. Alif dan nun ini nama dia far'i. Far'i ni maknanya branch. Cabang. Far'iyun. Nak kata far'i pun boleh, far'iyun pun boleh. Tuan-tuan mesti ingat, isim in the normal condition ada beberapa tanda. Reason ada 8, tanda ada, ini baru kita belajar 2 kan? Baru belajar 2. Akan ada lagi, insyaAllah. Sebelum kita minum, kita bagi 2 tanda lagi. Kalau isim tu isim jamak, ingat jamak sebut betul-betul, jamak. Jangan salah sebut. Jamak muzakkar salim. Untuk orang lelaki. Jamak untuk orang lelaki. Ini al-ulama jamak juga, tetapi jamak ni taksir, dia tak ada salim, dia ada taksir. Ulama ini taksir daripada alim, ulama. Tapi kalau muslim, jamak taksir dia muslimuna. Dia kata al-muslimuna. Tuan-tuan cubalah faham ni, al-muslimun. Jadi tanda sign dia untuk jamak muzakkar salim ialah waw dan nun. Jadi waw dan nun ni masih lagi in the, dia kata far'i, in the far'i itu maknanya cabang. Jadi tuan-tuan tahu dalam tajwid mad asli dan mad far'i. Dalam mu'rab ada juga marfu' far'i, marfu' asli dan marfu' far'i. Tanda dia waw nun, latihan baruka waw nun. Seperti al-muslimun, ini waw nun kan? Waw nun. Al-muslimuna. Jadi tuan-tuan dan tuan-puan, tengok sini, look at this. Sabar. Isim mufrad, tanda marfu' dia
dhamma, baris akhir dia dhamma. Boleh? Jamak taksir, baris akhir dia dhamma. Jamak muannas salim, baris akhir dia dhamma. Jadi dia share one tanda. Ataupun isim musanna ni baris akhir dia alif nun, bukan nun ni. Bukan nun ni. Baris dia alif nun. Alif nun. Bukan nun ni. Dan ini pun baris dia waw nun. Bukan nun ni. Ini na, ini na. Kenapa? Ini al-muslimuna, ini al-masjidani. Kenapa tak duduk sini? Bukan. Kerana ini baris dia, marfu' dia adalah alif. Marfu' dia adalah waw. Waw. Mana lain pada dhammah dia panggil far'i. Far'i itu makna dia cabang. Tapi kalau kita tengok alif nun ni, memanglah in the normal condition, tapi oleh kerana dia musanna, dia pakai alif. Kalau tidak, tak nampak dia dua. Ya, ini pun juga sama, tak dapat wow. Bila kita tengok Al-Quran macam ni ayat ni, alif lam mim ni sebenarnya, kita akan lihat dari segi nahunya apa hubungan perkataan ni dengan perkataan sebelum. Perkataan ini dengan sebelum dan selepas. Ini dengan selepas dan sebelum. Ini kenapa dia jadi al-hayyu? Sebab perkataan sebelumnya memerlukan dia jadi al-hayyu, memerlukan dia marfu' conditions. Okey? Ini Alkitab, isim. Kenapa dia baris atas? Kerana sebelum ni ada perkataan nazzala, iaitu fa'il, yang menyebabkan dia jadi dalam keadaan masuk conditions. Jadi hubungan antara perkataan dengan perkataan inilah yang menghasilkan baris, menghasilkan isim baris depan nama, baris atas mansub atau baris bawah majrur. Dan tanda dia bergantung kepada jenis isim yang dipakai. Tengok bil haqi, ini isim. Bil haqi, isim. Kenapa isim baris bawah? Sebab sebelum ni ada bi, ada jar, dan jar ni ada 15. Ini yang tuan-tuan kena hafal ni. Jangan tak tahu ini jar kan. Okey. Musaddiqan, kenapa dia baris atas? There must be something menyebabkan dia baris atas. Tengok apa sebab? Yes, dia jadi hal. Hal kenapa? Hal kenapa? Hal sebab adanya maf'ulun bih. Hal tu maksudnya keadaan. Keadaan. Iaitu Allah Ta'ala telah menurunkan ke atas engkau wahai Muhammad kitab dengan benar, membenarkan, dalam keadaan yang membenarkan. Dia jadi hal tu. Dahlah dia benar, dahlah kitab tu benar, tapi membenarkan apa yang aku cakap kepada engkau wahai Muhammad. Jadi kalau tak percaya pada Quran tu, maka kafirlah orang tu. Itu kuasa musaddiqan. Ru dia saddaqa. Asal dia sadaqa. Isim dia sidqun. Jadi bila tuan-tuan belajar nahwu, itu dia. Bila tuan-tuan belajar saraf bil haqqi ni adalah dua perkataan, bi campur dengan al-haq. Betul tak? Musaddiqan ni sarafnya ru dia sadaqa. Bila dia sebut sadaqa, memberi makna tidak boleh tolak lagi, memang dia benar. Kalau kata sadaqa, mungkin benar mungkin bohong. Tapi Allah ni mesti sadaqa. Sadaqa tu ni tidak boleh siapa yang deny lagi, memang dah wajib kena percaya kepada dia. Kan? Ingat tak, bila dia tambah tasdid means it is a process. Kita belajar dulu ikut orang-orang tu punya proses. Sedekah, proses. Sedekah tu nak membenarkan kalimah Allah tu bukan mudah tu. Sama. Jadi isim dia sedekah. Sedekah, memberi. Jadi apa maknanya sedekah? Memberi. Sedekah tu maksudnya orang yang memberi tu adalah orang yang membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu dia beri. Ya, orang putih kata to receive is to give. The more you receive, the more you get. Ya tak? Itu orang putih katakan. Maknanya sedekah mean it is a process in which seseorang tu meyakinkan diri pada Allah. Bukan kita boleh senang cakap kat orang yakin dia tu yakin. No, it is a process. Makan masa. Iman tu ada pasang dan surut. Sebab itu dia kata sedekah. Mim tu maknanya Quran tu benda yang membenarkan. Quran tu kan, kitab tu kalau dia kata sedekah bukan benda. Mim tu maknanya benda, refer kepada isim, membenarkan. Lima baina yadayhi, apa yang ada di antara dua kuasa Allah. Dan dia juga telah menurunkan Taurat dan juga Injil. Kenapa Injil baris atas? Sebab dia jadi maf'ulun bih. Itu nahwu. Anzala.
itu fi'il. Dia punya sorof dia dari nazala. Kalau nazala macam kita turun dari tangga tu nazala. Kalau anzala kita bawa angkat turun. Jadi Al-Quran ni diangkat turun dari Lauh Mahfuz ke bawah, bukan Quran turun sendiri. Diturun oleh Allah. Sebab tu dipanggil anzala. Macam orang mati daripada atas, daripada tingkat atas. Dia anzala, dia diturunkan. Bukan mayat turun sendiri. Mayat turun sendiri, lari kita. Oh lari. Lari kan? Lari ha. Ada seorang hamba Allah tu, dia nak usir isteri dia. Bukan saya, dia nak usir isteri dia. Bila isteri dia ni kuat sangat mengomel je kan. Jadi sekali tu dia baru lagi bercakap dengan isteri dia, tiba-tiba dah tak ada lah. Lepas tu apa, dia ambil batang golek dua-dua tu, dia letak selimut, dia letak macam mayat kan. Masuk isteri pengsan, baru bercakap dah mati dah. Habis dia report telefon orang mari tengok ambulans, mari tengok bantal dia. Isteri dekat kebun kan, memang mati jangan cakap, takut. Okey, kita buka ni 6.7.G. Tanda untuk latihan ni. Yang saya bagi huruf ni. Tak huruf ni. Ya, sifat yang last sekali. Boleh discuss ni last sekali. Anda baru ke yang ni. Ya. Last sekali. Okey. Ada dia beritahu situ latihan ya. Latihan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1A, pada status apakah isim marfu' itu? Maksudnya apa sebab isim tu marfu'? 1A, pada status apakah isim marfu' itu? Maksudnya isim marfu' itu isim marfu' itu kita ada 8 kan? Dia minta 6 saja. 7 tu tawabi'. Jawapan dia tengok pada sini. Mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il, isim kana, khabar inna, tabi'. Jadi dengan bahasa mudah, dia minta kita sebutkan isim yang marfu', isim yang duduk dalam normal conditions. Dia minta kita 6. Satu dia bagi dah tawabi'. Jadi dia minta 6 saja. Kita ada 8 kan? Apakah tanda-tanda i'rab marfu' pada isim-isim di bawah? Maknanya dia minta kita beri tanda-tanda isim di bawah isim yang dalam condition yang normal. Yang satu isim mufrad, muzakkar atau muannas. Maknanya isim mufrad yang laki-laki atau perempuan. Tanda dia buatlah tamah. Tanda isim mufrad dalam kurungan tu sama ada mufrad laki-laki ataupun mufrad perempuan. Tandanya adalah dhamma. Jangan tuan-tuan confuse musanna dengan muannas. Isim musanna iaitu isim musanna isim dua, sama ada musanna tu laki-laki atau musanna perempuan. Apa tanda dia? Alif nun. Itu tanda dia. Tanda isim dalam normal conditions, iaitu alif nun. So sekarang kita pergi kepada yang ketiga. Isim jamak muzakkar salim dalam keadaan normal condition, apa dia tanda dia? Waw nun. Nombor 4, isim jamak muannas salim. Muannas, tanda dia adalah dhamma. Nak suruh faham je. Okay? Dan yang kelima, isim jamak taksir, iaitu dhamma. Okey. Yang keenam, dia kata isim 5. Isim 5 ni ada 5 nama, yang nama dia isim 5. Isim 5 ni tuan-tuan, dia ada 5 isim. Antaranya abun, famun, hamun, fu, tu kan isim tu, isim 5. Salah satunya abun ni ayah. Kalau dalam keadaan marfu' kena pakai waw, abuka. Dalam keadaan mansub, abi. Jadi isim 5 ni kalau dia marfu' dengan waw, dengan bukan waw nun, dengan waw saja ya.
Abuka. Kalau majrur abika. Kalau mansub abaka. Huruf asal dia ni abun. Ya, abun. Ayah. Kalau ayah dalam keadaan normal condition, dia kata abu. Abuya. Ya. Ini dipanggil isim 5. Ada 4 lagi. Ya, nanti minggu depan kita bagi. Isim 5 dia marfu' dia dengan waw. Dengan waw. Okey? Waw. Tak, bukan tak. Waw. Waw. Yang ni bukan waw, ini dhammah. Ini dhammah. Ini dhammah. Yang ni waw. Contohnya abu. Ya, abuka. Okey. Okey. Jadi kita lihat balik kita punya ujian ni. Tuan-tuan baca buku Nahwu ni ya. Yang dulu saya bagi tebal ni, dalam bentuk ni. Tapi ada orang dia modify jadi macam buku satu kan. Semua dah ni. Pakai balik Semua reference daripada sini. Bila kita nak jawab soalan, you must together go with this book. Buku ni nama dia Atlas. Ya. Kita latih baca buku ni, tapi semua dalam bahasa Arab, tak ada satu pun bahasa Melayu. Okey. Okey, tuan-tuan. Okey. Cuba lihat ni. Lihat soalan 1A. 1A. Ya. Pada status apakah isim itu marfu'? Kan. Dia bagi yang ketujuh tu tawabi'. Nampak tak? Kita belajar tak tabi'? Okay, kita belajar lagi tabi'. Kita belajar. Tabi' ada berapa bahagian? 3 ke 4? Yang menjadikan tabi'. Ada 4 bahagian. Ataf, kan? Ataf, taukid, kan? 4 bahagian. Jadi, untuk nak tengok tabi', buka buku ni. Muka surat 16. Buku Mu'jam ni. Buku ni. Muka surat 16. Sebab buku ni sangat komprehensif. Yang Nahwu Sorah tu sebahagian kecil. Buku ni ya. Atlas. Okay, turn to page 16. Tengok pokok. Yang batang tu tajuk. Yang umbi tu adalah tajuk dia. Tengok ni ya. Yang ni ya. Yang ni. Okay, 16 tu dia kata at-tawabi' wa ahkamuha. Nampak tak? At-tawabi' wa ahkamuha. Tabi' dan hukumnya. Tabi' ada 4. 1 na'at, 2 taukid, 3 ataf, 4 badal. 4 badal. Sini. Kalau kita nak terang selai ni panjang lah. Tapi di sini dia buat dengan detail. Okey, tuan tengok. Tuan tengok apa tu jam 9. Badal. Jadi tuan, di bawah tabi' ada 4 tajuk kecil, iaitu badal, ataf, taukid dan na'at. Nampak tak? Kena sabar je lah. Okey, badal tu jam 9. Ada 3 jenis badal. Kita belajar dah dulu. Satu, badal istimal. Kedua, badal ba'du min kul. Yang ketiga, badal mutabik. Badal istimal. Badal istimal tu pecah pada 2. Tak apa. Saya bukan nak terang ni, nak beritahu tuan-tuan dia. Badal ba'du min kul. Tuan-tuan tengok contoh ni saya dah bagi dalam lesson, saya ingat 2 bulan dulu. Kalau tak salah saya yang berapa ada ni. Cuma saya nak beritahu tajuknya di sini badal. Isim marfu' pun ada badal, isim mansub pun ada badal, dan isim majrur pun ada badal. Tak apa, kalau nak terang ni tak habis satu hari ni, tapi nak tunjuk saja ke. Okey ya. Okey. Tengok. Tak nak terang. Kita nak terang yang ni. Okey. Okey. Tengok kepada soalan B. Apakah tanda-tanda i'rab pada isim-isim di bawah ini? Isim mufrad, apa tanda i'rab dia? Dhamma. Sama ada mufrad laki atau mufrad perempuan. Isim musanna, apa tanda dia?
Alif nun. Isim jamak muzakkar salim apa tanda dia? Waw nun. Isim jamak muannas salim tanda dia? Baris depan. Bukan waw baris depan. Ni. Ni baris depan. Damah, ni damah, ni damah. Yang ni baru waw. Jamak taksir damah. Waktu isim khamsah waw. Waw waw. Waw saja. Waw isim 5 waw. Ya, 5 waw ya. Kemudian saya kena cerita juga. Dia tanya isim mu'tal akhir. Isim mu'tal akhir. Ya, ada dalam buku ni. Isim mu'tal akhir. Ya. Apa dia mu'tal? Apa dia mu'tal? Mu'tal ni huruf akhir dia ya. Mu'tal tak? Tak tak? Ya. Macam al-qadi. Qadi tu hakim kan? Ya, al-qadi. Al-qadi. Al-qadi you. Asal dia al-qadi tapi bila kita baca al-qadi ini marfu' ni. Kata-kata hakamal qadi. Telah menghukum hakim itu al-qadi. Jadi dalam keadaan biasa ini marfu'. Marfu' dia, marfu'. Marfu'. Marfu' apa tanda marfu' dia? Ya. Dia panggil ya muqaddarah. Ya. Nah, ini hakim yang menghukum. Hakim yang menghukum orang salah. Kalau kita nak kata al-qadi, al-qadi hakama. Ini mubtada, ini khabar. Tapi ini ayat fa'il, ini ayat isim. Ingat tak? Ingat tak? Kalau kita pakai hakam al-qadi, yang penting bukan qadi tapi hakama. Kalau kita pakai al-qadi hakama, yang penting bukan al-qadi, bukan hakama, hakim. Yang penting yang menghukum itu adalah hakim. Hakim. Di sini hakim penting. Di sini kerja hakim tu penting. Kalau ayat fa'il kan? Ayat fa'il ni macam ayat watini wazaitun. Yang penting buah tin tu dengan buah zaitun tu. Antara dua tu mana dulu? Buah tin tu dulu. Buah zaitun kemudian. Kalau kata kul, itu yang pentingnya Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi Muhammad supaya ceritakan. Katakan wahai Muhammad, ceritakan dia itu satu. Beza dia. Apa yang termenung sangat macam tu? Itu a process of understanding. Memang macam tu. Isim mu'tal akhir ni dia. Ni al-qadi. Al-qadi ni ini tuan-tuan puan, ini nama dia isim mu'tal akhir. Mana di akhir dia ada huruf ya. Jadi dia punya baris depan dia kata ya muqaddarah. Ni ya. Ya muqaddarah. Kalau dia ya muqaddarah. Sini boleh. Okey. Ya. Kita di sini ya. Sini. Okey. Kalau dia kata isim mu'tal akhir, okey, seperti al-qadi, dia punya marfu' dia. Ni marfu' dia. Dia punya marfu' dia ni qadi. Marfu' dia dipanggil ya muqaddarah. Ni ya ni yang ditakdirkan mutadarah. Okey, tajuk yang kita nak konsentrate dan dalam saingan akhir bulan ni iaitu kalimah. Ada dua kalimah yang mu'rab berubah dan kalimah yang mabni tetap. Yang mu'rab tu isim fi'il mudhari' saja. Isim dia mu'rab kepada marfu' iaitu asal, mansub baris atas dan majrur baris bawah. Tanda marfu' ada 1 2 3 4 5 tanda marfu' ya. Dalam ni tak ada tanda. Di dalam ini ada sebab marfu' saja. Tanda tak ada.
Nanti kita akan keluar satu tanda yang betul-betul. Ada tak ada? Kemudian isim mansub, tanda dia kita tak beritahu lagi. Tanda isim mansub baris atas lah kalau mufrad. Ya, minggu depan kita akan beritahu. Sebab dia mansub ada 12 tu. Satu mafa'il. Dalam mafa'il tu ada 4. Bilang dia, jangan bilang mafa'il, bilang satu maf'ulun bih, 2 maf'ul mutlaq, 3 maf'ul ma'ah, 4 maf'ul li ajli, 5 maf'ul bih, 6 khabar kana, 7 isim kana, 8 hal, 9 mustasna, 10 munada, 11 tamyiz, 12 tawabi'. Okey tuan-tuan, tawabi' nak tahu dengan detail dalam ni. Tawabi'. Saya dah jelaskan tu secara ringkas dulu. Tapi tuan-tuan jangan takut, kita jelas detail lepas ni. Jadi bila tuan-tuan jumpa saja, ya, dalam Quran, ini tabi'. Ini tabi'. Sama ada tabi' marfu', tabi' mansub, tabi' majrur. Okey. Sama ada dia itu tabi' na'at, tabi' taukid, tabi' ataf, ataupun tabi' badal. Rasa susah ya? Susah? Tak susah. Senang je. Senang je. Berpuluh kali saya nak pesan, tuan-tuan sabarlah. Mana yang susah ni sebenarnya Allah Ta'ala dah ganti kemenangan selepas tu. Kemenangan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cici kita. Ya, saya pun mesti ada kekuatan. Ya, untuk datang mengajar kan. Mesti ada kekuatan. Kalau tak ada kuat tu tak boleh. Lepas tu ya muqaddarah. Kemudian kita tengok fi'il mudhari'. Ingat, yang berubah hanya fi'il mudhari'. Fi'il madi tetap. Maknanya masuk gajah rimau pun pada dia tak berubah. Gajah rimau tu maksudnya masuk apa benda juga haraf, dia tak berubah. Dia masih macam tu je. Tapi fi'il mudhari' masuk saja lam, dia dah mati dah. Boleh tak? Masuk lan, hidup balik. Ya? Masuk la, habis. Orang Terengganu kata habis mapukah. Bila mapukah tu memberi makna jangan. Ya, jangan. Kalau orang Jawa jangan tu sayur. Kan? Macam tu contoh kan. Boleh mati habis. Fi'il mudhari' marfu' dia ada satu sebab dia. Al-fi'lul mudhari' kalau marfu' dia lam. Apa makna lam? Tidak. Yasbiquhu. Setiap tahun kita dengar perkataan ni. Yasbiquhu. Setiap tahun bulan Ramadan adalah perkataan ni. Musabakah. Maknanya fi'il marfu' adalah fi'il yang tidak dimusabakahkan. Musabakah itu makna pertandingan. Mana fi'il tu yang tidak ada huruf nasab dan huruf jazam. Sebelum tu, bila dia tak ada huruf nasab, huruf jazam, maka fi'il tu nama dia marfu'. Mana in the normal condition. Boleh tak? Minggu depan kita ajar. Ya. Dan juga tawabi'. Tawabi' adalah buku ni. Tawabi' untuk fi'il. Okey? Tuan-tuan, memang nampak kritikal. Saya pun rasa susah ni. Tapi saya lawan je. Ya, saya lawan je ni. Betul kan? Rumit ni. Tapi bila tengok Same ni ada 3 condition. Satu marfu' which is normal condition. Second, dia jadi mansub, ada 12 sebab. Yang ketiga dia jadi baris bawah, ada 3 sebab. Sebab pertama, dia berbaris bawah dengan huruf jar. Itu baca dia. perkataan tu dengan huruf lah tu. Dia kata majrur min berbaris bawah bi harfi jarin dengan huruf jar. Yang kedua, majrur bil idafah. Majrur dengan sebab dia ada sandaran seperti mudhaf ilaih. Dan yang ketiga, majrur dengan sebab tawabi'. Boleh tu? Minggu depan tak boleh lagi. Jangan baca dengan bahasa Melayu. Baca dengan bahasa ini bukan majra, menjerat. Aduh. Menjadikan saya ni semangat sikit belajar ni. Ya. Ada dua kan? Sini satu, sini satu. Yes, tu. Jadi tuan-tuan, tawabi' ni dia ada pada isim marfu',
Boleh tak? Dia ada pada isim majrur dan ada pada isim mansub. Tiga-tiga ada. Sebab tiga. Kalau isim marfu' tu berulang kali bagi depan, jadi dia tabik bagi depan. Kalau isim mansub tu 2 kali 3 kali dia bagi atas, maka dia tabik bagi atas. Begitu juga isim masuk balik bawah. Okey. Ya, tabik. Ya, tawabik. Tawabik tu makna jamak. Okey, boleh? Saya nampak memang dah nak masuk tu. Tu. Okey, kita nampak gaya kita kena rehat dulu kan? Apa ni lah? Tak apa. Jadi tu, dan ringkasnya, bila kita jumpa ayat Quran dan kita kenal isim, kita mesti kenal sama ada isim tu in the normal condition, in the mansub conditions, ataupun in the majrur conditions. In the marfu' condition, which is normal condition, has 8 reason with 6 different signs. Tuan Haji Azhari, boleh ni? Marfu' condition ada 8 reason with 1, 2, 3, 4, 5 with 6 different signs because of different type of words. Boleh? Similar to mansub and majrur. Ya, mansub ada 12 sebab with probably same 6 different signs because of different type of words, and similar to jar. Yeah, because jar only has 3 reasons saja. Why? The first reason because dia ada jar majrur, the second dia ada mudhafun ilaih, and the third one dia ada tabi'. Itu yang paling asas sekali dalam faham Quran. Fi'il mudhari', fi'il madi senang. Tuan-tuan kena kata fi'il mudhari', fi'il madi senang. Pasal fi'il mudhari' dia marfu' satu saja. Sebab dia tak ada mansub dan tak ada jaz, tak ada jam, tak ada jazam. Fi'il mudhari' yang majzum satu saja sebab dia ada huruf jazam. Fi'il mudhari' mansub satu saja sebab dia huruf nasab. Huruf nasab 4.3. Apa tu? B.3. Kan? Tarik kan? Senang tak? Senang. Kalau dah nampak senang tu, jangan ke mana-mana. Minggu depan insya-Allah kita jumpa ya. Okey. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah di atas segala keburukan yang telah aku lakukan yang menyebabkan hijab Engkau tertutup daripada-mu ya Allah. Wa abu'u laka, dan aku sentiasa enggan untuk memohon taubat kepada Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunkan dosa kami semua ya Allah, dan ampunkanlah dosa guru kami, dosa anak-anak kami, dosa ibu bapa kami ya Allah, dan dosa mereka telah menimpa kami bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna, wahai Tuhan kami, kepada Engkau lah kami berserah segala apa yang telah kami lakukan. Oleh sebab itu ya Allah, taqabbal minna, terimakanlah daripada kami amalan kami, permudahkanlah urusan belajar kami, urusan belajar anak kami, urusan kerja kami, urusan pendidikan kami Allah. Berikanlah kami kekayaan ya Allah, kekayaan di dunia, supaya dengan itu kami dapat bersedekah dan mewakafkan ketika kami tiada lagi Allah. Dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah, kami bersyukur dan kami beriman kepada-Mu ya Allah, kami berzikir dan kami beramal kepada-Mu ya Allah, dan terimakanlah segala amalan kami dengan rahmat dan berkat-Mu bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Rabbanallahu jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Si ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunub